Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kita akan sambung lagi perjalanan kita dalam bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra part 3. Tapi dalam video kali ini fokus kita apa yang kita nak belajar ialah penambahan dan juga penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan, adik-adik perlu wajib tahu kembangan dan juga pemfaktoran berdasarkan video-video sebelum ni. Yang mana kembangan kita ada dua jenis. Yang mana satu ada yang berjenis satu kurungan, yang kedua ada yang dua kurungan. Ini perlu tahulah macam mana kita nak kembangkan menggunakan kaedah-kaedah yang dah dipelajari lah. Dan yang kedua ialah pemfaktoran, yang mana pemfaktoran ni ialah proses terbalik kepada kembangan. Kalau kembangan ni kita hilangkan kurungan ni, kalau pemfaktoran kita wujudkan semula kurungan. Jadi dalam pemfaktoran tu kita dah tengok 4 jenis macam mana cara kita nak memfaktorkan keempat-empat jenis ungkapan algebra ni. Antaranya kita menggunakan pembahagian berulang ataupun faktor sepunya terbesar. Yang kedua kita ada menggunakan darab silang ataupun menggunakan kalkulator secara mudahnya. Yang ketiga kita menggunakan faktor sepunya. Dan yang keempat kita menggunakan beza dua sebutan kuasa 2 sempurna. Jadi selepas adik-adik dah faham kedua-dua subtopik ni, barulah kita boleh teruskan dengan penambahan dan juga penolakan ungkapan algebra melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama ni dia menggunakan soalan yang berbentuk ungkapan algebra. Okey, contohnya permudahkan 4W dalam kurungan W tolak 2 tutup kurungan tolak 5. Jadi apa langkah pertama yang perlu kita buat? Kalau nampak kurungan ni kita kena hilangkan dulu kurungan. Macam mana? Dengan cara kembangkan. Okey. Jadi kita kena kembangkan dulu. Okey. Jadi kalau satu kurungan ni yang mana kita dah belajar, yang kita tahu kalau nak kembangkan kita boleh gunakan konsep nak panah ni lah. 4W kita darabkan dengan W dalam dia. Dan 4W pun kita darabkan dengan negatif 2 ni. Jadi kita kena first kali kita kena kembangkan dulu. Kembangkan. 4W darab W kita dapat 4W kuasa 2. 4W darab negatif 2. Dapat negatif 8W. Kemudian yang luar ni kita tulis je balik. Kemudian apa nak buat? Bila kita dah kembangkan, kita kena faktorkan dia balik. Kita faktorkan dia balik. Bila nampak 3. Bila kita nampak 3 ungkapan algebra ni, kita boleh gunakan kalkulator sebab dia melibatkan ada kuasa 2 ni kan. Kita boleh faktorkan menggunakan kalkulator. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2W tolak 5. Ini kurungan yang pertama. Dan kurungan yang kedua ialah 2W tambah 1. Adik-adik boleh mohon pause kejap video ni. Kemudian cuba cek, tekan kalkulator, dapat tak jawapan yang sama dengan yang cikgu dapat. Dan jangan lupa salinlah soalan ni dalam buku tulis. Ini jawapan dia. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan yang contoh kedua ini kita dah masuk kepada pecahan algebra. Dah macam mana pula nak selesaikan. Tapi dalam kes ini dia kata kat sini ialah penyebut yang sama. Penyebut sama maksudnya kat bawah ni. Penyebut tu maksudnya kat bawah. Nombor yang dekat bawah ni. 2Y dan juga 2Y. Maka penyebut dia sama. Macam mana kita nak selesaikan tolak ni? Jadi bila penyebut sama, yang atas ni kita boleh gabungkan je dia terus. Macam gini.
Okey, bila penyebut sama, yang atas ni kita gabungkan. Z, sini tolak kan? Kita letaklah tolak sini. Z tolak 5 Z. Okey, yang bawah ni kita gabungkan satu garisan sahaja. Dah tak ada dah pecah-pecah dua garisan ni. Kita gabungkan kepada dua garisan. Kita tulis je 2Y. Okey, kemudian nak buat apa? Selesaikan yang atas ni. Z tolak 5Z. Z tolak 5Z akan dapat 4Z. Negatif. Okey, negatif 4Z per 2Y. Okey, tapi belum selesai lagi. Sikit lagi. Okey, tapi bila negatif dia ada dekat atas ni, kita letak kat tengah-tengah ni. Kita nak share, bahagikan biar dua-dua dapat. So negatif ni kita letak keluar. Okey, 4Z bahagi 2Y. Okey, sama juga Kalau negatif tu ada dekat bawah ni, awak bawa je keluar ke tengah ni. Biar dia kat tengah-tengah je lah. Tak payah dia nak masuk kat salah satu ni. Okey. Jadi apa lagi kita boleh faktorkan tak? Okey, boleh Nampak ni 4 dengan 2 ni kita boleh potong. Sini 1, sini 2. Jadi kita boleh tulis sebagai negatif 2Z per kan dengan Y. Okey, negatif ni kat luar Okey, macam tu sahaja. Okey, bila penyebut sama kita gabungkan je atas dia, jadikan dia satu garisan. Okey, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga ini dia kata penyebut dengan gandaan penyebut yang lain. Macam mana pula tu? Okey, kita perhatikan penyebut dia Penyebut dia ialah bahagian bawah ni 2K dan juga 10K. Okey, dia kata gandaan penyebut yang lain. Okey, 10K gandaan kepada 2K. Betul tak? 2K dia darab dengan berapa untuk dapat 10? 2 didarabkan dengan 5. Jadi first kali kalau nak selesaikan, nak permudahkan ni, kita kena samakan dulu penyebut. Macam mana nak samakan penyebut? Jadi kita kena samakan lah. 2K ni kita kena sama dengan 10K. Macam mana nak buat? Okey, kalau nak samakan dia kena darab apa? Nak samakan ni kena darab 5 lah kan. 5 darab 2K akan dapat 10K. Okey, jadi kalau nak darab, dia kena atas bawah darab. Okey, 3H kuasa 2 darabkan dengan 5 bahagi 2K darabkan dengan 5. Okey, tolak yang ni, tak ada perubahan apa-apa, salin je balik. 7H kuasa 2 bahagi 10K. Okey, bila dah darabkan, okey, 3H kuasa 2 darab 5 berapa? 3 darab 5, 15. 15H kuasa 2 per 2K darab 5. Okey, 2 darab 5 ni berapa? 10 kan? 10K. Okey, yang tak berubah ni kita salin je lah balik. Tolak 7H kuasa 2 per 10K. Okey, kita sambung sebelah sini. Okey, bila penyebut dah sama, kita perlu buat apa? Gabungkan. Okey, 15H kuasa 2 tolak 7H kuasa 2 perkan dengan 10K. Lepas tu, tolakkanlah yang atas tu. 15 tolak 7. 15 tolak 7 ialah 8H kuasa 2 per 10K. Jadi boleh permudahkan lagi. Ni 8 dengan 10 ni kan boleh potong. Okay, 8 bahagi 2 4. 10 bagi 2 5 kan. Maka tulis jan 4H kuasa 2 per 10K. Apa-apa lagi tak boleh kita faktorkan? Silap. Bukan 10. 5. Okey, 5. Okey, ada apa-apa lagi tak kita boleh faktorkan? Dah tak ada tak ada dah penyebut yang sama. Jadi inilah jawapannya. Okey. Boleh kita pergi ke soalan seterusnya? Okey, boleh pause kejap video ni tolong salin dalam buku, tulis. Okey, kita pergi ke contoh yang keempat. Okey. Okey, contoh yang keempat ni pula dia bagi soalan penyebut tanpa faktor sepunya. Dah macam gini. Macam mana pula nak samakan pembawah dia, penyebut dia ni? Okay, kita tengok penyebut dia. Sini 3, sini 2C. Macam mana kita nak samakan? Okay,
Kalau nak samakan kita kena darabkan. Macam mana nak cakap? Okey, sini kan 3, sini 2C. Kalau nak samakan ke bawah-bawahnya, bawah dia tu penyebutnya, kita darabkan dengan belah sini darabkan dengan 2C. Okey, yang belah sini pula B bahagi 2C ni darabkan dengan 3. Okey, perhatikan kita tengok 2A kita darabkan dengan 2C per 3 darab 2C. Okey. Tolak B darabkan dengan 3 per 2C darabkan dengan 3. Okey, perhatikan yang bawah ni. 3 darab 2C dengan 2C darab 3. Kan sama je maksudnya tu. Bila dah sama maksudnya, nanti dia maksudnya penyebut dia akan jadi sama. Okey, kita permudahkan. 2A darab 2C akan jadi, okey, 2 darab 2, 4 lah. A darab C, AC. Okey, per 3 darab 2C, 6C. Okey, tolakkan. Okey, B darab 3, 3B. Terbalik pun tak apa, tak ada masalah. Tapi selalunya kita tulis nombor dulu. Bahagikan dengan 2C darab 3, sama juga 6C. Okey, dari sini kita dah boleh nampak dah. Okey, bila penyebut dah sama, kita gabungkan sahaja yang atas. 4AC tolak 3B perkan dengan 6C. Okey, jadi daripada sini ada apa, kita boleh potong-potong tak? 4 dengan 6 memanglah boleh potong, tapi 3 ni kita tak boleh potong. Jadi kita dah tak boleh nak buat apa-apa daripada sini. Kita dah tak boleh nak faktorkan. Jadi inilah jawapan akhir kita. Okey, kita pergi ke contoh yang terakhir untuk video kali ini. Okey, contoh yang kelima ni dia kata penyebut mempunyai faktor sepunya. Okey, permudahkan. 3Y per 4X tolak 5Z per 6X. Okey, dia kata penyebut mempunyai faktor sepunya. Okey, kalau nak tahu faktor, kita tengok 4X dengan 6X ni. Dua-dua ni kan ada dalam sifir 2 kan? Okey, kalau nak tengok, kalau nak tahu dia ada nak tengok faktor sepunya dia, kita cek dengan menggunakan pembahagian berulang. Okey, 4X dengan 6X. Jadi okey, daripada dua-dua ni kita boleh keluarkan apa? Kita boleh faktorkan berapa? 2 lah kan? First kali 2. Okey, sebab 4 boleh bahagi dengan 2, 6 pun boleh bahagi dengan 2. Okey, yang kedua kita tengok X dia. Okey, X, dua-dua ada X. Jadi kita boleh faktorkan X. Okey, jadi cikgu tulis 2X. Sebab kita boleh faktorkan 2, boleh faktorkan X. Okey, 4X bahagi 2, X tinggal 2 lah. Okey, dan 6X bahagi 2X akan tinggal 3. Okey, jadi inilah dia ni. 2 dan 3 ini ialah gandaan sepunya. Gandaan sepunya terkecil. Jadi macam mana nak buat? Ni 2 dengan 3 ni kita dah dapat ni kan? Okey, sama dengan, okey, yang belah sini, yang 4X ni kita darabkan dengan 3. Yang 6X ni kita darabkan dengan 2. Okey, perhatikan 3Y, kita sebab tadi saya cakap apa? Kalau bawah darab, atas pun kena dapat juga darabnya. 3Y darabkan dengan 3 per 4X darabkan dengan 3. Okey, tolak 5Z kita darabkan dengan 2. Kan ni 2 ni. Okey, per 6X kita darabkan dengan 2 juga. Okey, jadi bila dah kita dah darabkan 3, dia terbalik lah. Maksudnya kalau 4X kat sini dia dapat 2, kita darabkan yang dekat belah sini. Okey, nampak? Okey, kalau yang 6X ni kan 3. Kita dah dapat dia punya gandaan sepunya terkecil 3, kita darabkan yang dekat belah sini. Terbalik dia lauk dia macam dia bagi kat sebelah. Kongsi-kongsi. Yang ni bagi kat sebelah, sini pun bagi kat sebelah. Dia punya gandaan sepunya terkecil tu. Jadi kita darabkan aja.
3y darab 3, 9y. Perkan dengan 4x darab 3, 12x. Okay, tolakkan dengan 5z darab 2, 5 darab 2, 10. 10z. Okay, bahagi 6x darab 2, 6 darab 2, 12. 12x. Kan tu penyebut dia dah sama. Mudah. Bila penyebut dah sama, kita gabungkan yang atas. 9y tolak 10z perkan dengan 12x. Okay, jadi daripada sini ada apa-apa tak yang kita boleh faktorkan? Kita boleh potong-potong? Tak boleh. Okay, sebab 10 dengan 12 memanglah boleh potong. Tapi 9 kita tak boleh nak potong. Tak pun 9 dengan 12 ni memang kita boleh potong. Tapi dengan 10 ni tak boleh potong. Jadi kalau tak boleh nak buat apa-apa, inilah jawapan kita. Alright. Jadi secara ringkasannya, sebelum kita nak melakukan penambahan, operasi penambahan dan penolakan dalam ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran, dia mesti kita kena tengok sama ada dia ungkapan algebra. Okey, kemudian penyebut yang sama ada penyebut dia sama ataupun tidak. Kemudian penyebut dia adakah dengan gandaan penyebut yang lain? Adakah satu penyebut tu adalah gandaan kepada penyebut yang sebelah dia? Ataupun penyebut tu tanpa faktor sepunya? Ataupun yang terakhir, penyebut mempunyai faktor sepunya. Jadi kesemua ini, terutamanya yang ni lah, yang ada penyebut-penyebut ni, perkataan penyebut ni, okay, kena samakan dulu. Samakan penyebut. Okay, menggunakan cara yang cikgu dah tunjukkan tadi. Okay. Jadi sekadar itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.